Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aida Husna Muhammad selaku Ketua Kumpulan. Hari ini saya akan membicarakan tentang falsafah pendidikan awal kanak-kanak mengenai tokoh iaitu Maria Montessori. Ini adalah ahli kumpulan kami. Untuk pengenalan kanak-kanak, kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting yang menjadi aset negara dan menyambung nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Malaysia telah meratifikasi Convention mengenai hak kanak-kanak atau Convention on the Rights of Children, CRC. Seperti kita tahu pada 17 Februari 1995, Convention ini telah memberi tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang menjurus kepada aspek kelangsungan hidup, survival, perlindungan, protection, perkembangan development dan penyertaan participants. Seterusnya, kita ada beberapa tokoh iaitu Maria Montessori, lahir pada 1870, belajar di Universiti di Rome untuk belajar fizik, matematik dan sains. Pada tahun 1896, Montessori bekerja sebagai pembantu sukarela di klinik sekretari di Universiti Rome. Dia bekerja dengan kanak-kanak kurang upaya pembelajaran. Pada tahun 1896, Montessori bekerja sebagai pembantu sukarela di klinik sekretari Universiti Rome. Dia bekerja dengan kanak-kanak kurang upaya pembelajaran. Pengenalan menurut tokoh. Maria Montessori seorang doktor dan pendidik asal Italia yang dikenali sebagai perintis model pendidikan anak yang dikenali sebagai kaedah Montessori. Beliau menghormati anak-anak sebagai individu yang unik dengan potensi tak terbatas dan menyediakan lingkungan belajar yang kaya dengan akan aktiviti yang melibatkan panca indera dan gerakan serta bahan-bahan pembelajaran yang dirancang khusus. Seterusnya kita ada Friedrich Froebel. Friedrich Froebel seorang pendidik Jerman yang dikenali sebagai bapa kindergarten. Beliau mengasaskan sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1837 dengan menekankan pada pembelajaran aktif, kreatif dan menyeronokkan melalui permainan, nyanyian dan bahan-bahan pembelajaran yang dirancang khusus. Seterusnya kita ada John Heinrich. Heinrich Pestalozzi seorang pendidik Switzerland yang sangat pengaruh dengan idea-idea Rousseau tentang pendidikan semula jadi. Beliau menekankan pada pendidikan holistik yang merangkumi aspek fizikal, mental, moral dan sosial kanak-kanak. Ada perlindungan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak perlu dilindungi kerana mereka adalah model insan yang sangat penting dan berpotensi untuk membentuk masa depan negara. Kanak-kanak juga mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan orang dewasa seperti hak hidup, kebebasan, keselamatan, pendidikan dan perkembangan. Jika kanak-kanak tidak dilindungi, mereka boleh mengalami pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi yang boleh mengancam kesihatan fizikal dan psikologikal mereka. Ini juga boleh menyebabkan risiko dan kelangsungan hidup mereka. Kenapa kanak-kanak perlu dilindungi? Kanak-kanak perlu dilindungi kerana mereka adalah model insan yang penting dan berpotensi untuk membentuk masa depan negara. Kanak-kanak juga mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan orang dewasa seperti hak hidup, kebebasan, keselamatan, pendidikan dan perkembangan. Jika kanak-kanak tidak dilindungi, mereka boleh mengalami pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologi mereka. Ini juga menyebabkan risiko yang kelangsungan hidup mereka. Saya akan menerangkan tentang biografi tokoh. Maria Montessori dilahirkan pada 1870 di Sciarravella, Italia. Maria Montessori dilahirkan dalam keluarga yang berpendidikan. Pada zaman kanak-kanak, Maria menunjukkan minat dalam bidang sains dan matematik. Beliau berpindah ke Rom dan menghadiri sekolah tempatan yang diseragamkan dan diatur. Pada tahun 1896, Montessori mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak di San Lorenzo.
daerah dalam bandar yang miskin di Rom. Matlamatnya adalah untuk menjauhkan anak-anak yang miskin dan kebanyakan tidak bersekolah. Tiada seorang daripada dermawan mempunyai harapan yang tinggi pada pelajar. Terdapat semangat tokoh dalam pendidikan. Yang pertama, semangat kaedah pembelajaran Maria Montessori. Montessori menekankan betapa pentingnya sensor motorik bagi kanak-kanak untuk merasa diri sentuhan motor zaman dengan kuasa kanak-kanak. Yang kedua, pendidikan kepribadian seorang kanak-kanak. Kaedah ini bukan sahaja berfokus ke arah akademik namun pada perkembangan emosi seseorang. Kanak-kanak dengan cara melatih mereka cara untuk bersyukur. Ianya juga melatih kanak-kanak untuk bersosialisasi dengan baik pada orang sekeliling. Daripada segi suasana pembelajaran, Montessori menekankan pentingnya suasana fizikal yang selesa dalam proses pembelajaran. Dia merancang suasana pembelajaran yang bersih, rapi dan teratur agar dapat memberikan rasa yang positif terhadap kanak-kanak. Yang keempat, banggaan terhadap perkembangan individual. Dia memahami bahawa setiap kanak-kanak memiliki kecepatan dalam menangkap sesuatu benda yang dipelajari. Kerana daya kognitif mereka tinggi di usia muda dan setiap kanak-kanak memiliki gaya belajar yang berbeza. Kerana ada sesetengah kanak-kanak yang belajar dari segi hafalan dan ada yang belajar dari segi likitan serta penulisan. Yang kelima adalah penggunaan alat pembelajaran pendidikan. Alat pembelajaran ini dikhusus khas untuk merangsang pasca indera dan pemikiran kanak-kanak. Bahan Montessori ini memberikan kanak-kanak mempelajari konsep saiz, bentuk, warna, teks dan lebih. Kanak-kanak dapat mempelajari dengan lebih mendalam dan lebih memahami dengan lebih pantas kerana dilakukan dengan sendiri tanpa betul. Yang keenam, kaedah mengajar. Kaedah mengajar yang dapat memberi kesan positif kepada kanak-kanak. Guru memainkan peranan memanfaat dan membimbing. Guru juga perlu memperhatikan kanak-kanak cara untuk berinteraksi antara satu sama lain. Tambahan pula, guru perlu bertanggungjawab memberikan bahan pendidikan Montessori yang boleh memenuhi minat anak-anak. Aplikasi sumbangan mempunyai 6 kesan. Yang pertama, Maria Montessori mendekatkan pendidikan kanak-kanak usia kini. Yang kedua, mewujudkan lingkungan yang lebih tersusun. Yang ketiga, mewujudkan alat pembelajaran yang dipanggil bahan Montessori. Yang keempat, membentuk perkembangan kemandirian dan disiplin diri. Yang kelima, menekankan pentingnya pemerhatian. Dan keenam, mewujudkan pendekatan holistik. Kesimpulannya, dengan merenungkan warisan pendidikan awal kanak-kanak yang telah ditinggalkan oleh tokoh cemerlang seperti Maria Montessori, kita dapat menyimpulkan bahawa peranan penting pendidikan pada usia kini tidak dapat diabaikan. Montessori telah memberikan pengalaman pembelajaran yang terstruktur, lingkungan yang merangsang dan peranan guru sebagai pengarah pendidikan. Sekian, terima kasih.